Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Alright guys, bully. Kita selalu dengar dekat Malaysia, seluruh dunia ada kes bully. Kan? Tapi kita tahu kan, kalau kata cerita pasal bully ni, dia akan ada efek-efek tertentu lah kepada si mangsa terutamanya. Yang si pembuli ni tak ada apa sangat. Dia orang memang suka sangat, tak tahu apa jam kat sini kan. So kita nak cerita dekat korang hari ni. Alright, bila cerita pasal Korea, pasal bully, korang tahulah ending dia macam mana kan. Alright, kita tak nak banyak cerita, kita nak borak sedap lagi. Jangan lupa tekan like, subscribe juga hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Alright, jom kita cerita sama-sama dengan korang apa yang terjadi kepada si Malang ni lah. Dia Malang sebenarnya cerita ni, tapi kita nak dengar, kita nak selami sendiri kenapa dia boleh buat sampai tahap macam tu. Alright, kita kenal dulu dengan nama dia. Nama mangsa adalah Pyo Yerim yang berusia 27 tahun dan kes ini baru ni jadi. Alright, dia ni bekerja sebagai seorang YouTuber. Oh sama. Alright, di Na Daum Channel, Na_Daum Channel, dan mempunyai salon kecantikan iaitu Arin Daum di Yeonjaegu, Busan. So nak senang cerita lah, dia ni boleh katakan influencer lah dekat Korea Selatan tu, dikenali, dan dia ni merupakan seorang owner untuk satu salon kecantikan. Alright, so kita tak nak buang masa, dia tak ada banyak sangat biodata, yang itu saja yang korang perlu tahu, nama dan kerja dia sebagai apa dan dia memiliki apa. So kita nak cerita apa ending kisah dia ni. Alright guys, macam Acha cakap tadi, kes ni memang baru sangat jadi. Bila tu? Selasa lepas guys, 10 Oktober 2023. Di mana ketika itu guys, pihak polis dan bomber Busan, Korea Selatan, ketika itu menerima satu laporan yang diorang kata ada seorang wanita telah pun jatuh di empangan di Seongji-gu, Busanjin, Busan pada 12.57 tengah hari. Dan selepas menerima pelaporan tersebut, pihak berkuasa kemudiannya bergegas ke tempat kejadian untuk mencari mangsa, dan usaha mencari mangsa pun berjalan beberapa jam di situ, dan akhirnya mereka berjaya menjumpai mayat seorang wanita pada pukul 4.20 petang. Alright, so selepas dah jumpa apa semua, mayat tersebut dibawa ke hospital untuk dibedah siasat macam biasalah. Dan bila dah bedah dan sebagainya, prosedur telah pun dijalankan. Hasil daripada siasatan, hasil daripada bedah siasat, mereka mendapati mayat wanita tersebut adalah mayat Pyo Yerim yang dikatakan mati lemas. Maksudnya punca kematian dia lah mati lemas. Dah jatuh empangan lah kan, apa lagi punca kematian ni kan. So waktu tu polis cuba nak siasat, is it dia ni memang jatuh ataupun ditolak jatuh, ataupun mungkin ada punca-punca yang mendorong dia ni jatuh. Faham tak? Contoh lah kan, kalau kata dia nak lompat sendiri, kenapa dia nak lompat sendiri? Apa punca dia? Dan kalau dia tolak jatuh, siapa yang buat? Itu yang polis nak cari tu. So ini kita nak cerita tu. Yerim ni merupakan seorang YouTubers. Alright, bila YouTubers ni, of course dia ada konten-konten yang ada dekat channel dia. Alright, ada someone ni, dia step up. Dia bagi tahu yang dia dengan Yerim ni merupakan rakan satu sekolah dulu. And dia menceritakan yang Yerim ni daripada zaman sekolah memang hidup dia tak tenang. Sebab apa? Dia ni merupakan mangsa bully ketika di zaman persekolahan. Dan dia ada cerita juga antara torture yang Yerim ni pernah lalui dekat zaman sekolah dia lah. And first, dia kata Yerim ni pernah kena pukul. Tanpalah usul periksa apa semua, macam bosan-bosan tarik pergi bantainya. Dia pernah juga digelar busuk di satu sekolah dia ni. Dan nombor 3, dia ni pernah diheret daripada kelas pergi ke toilet dan kepalanya ni dimasukkan dekat dalam mangkuk jamban tu. Sampai tahap macam tu sekali lah. Menurut kawan Yerim ni, yang dirahsiakan identiti dia ni, dia pun ada mention 4 nama pembuli yang dikaitkan dengan kes buli ketika Yerim di sekolah. Yerim ni pernah buat satu petition untuk pergi hantar dekat Blue House yang dekat Korea Selatan tu. Blue House ni macam White House dekat US lah kan. Tapi guys, at the end of the day, tak ada tindakan disebabkan keempat-empat mereka ni merupakan orang yang berpengaruh di kawasan tersebut. And
apa yang kawan dia ni cakap sebenarnya ada kaitan dengan konten-konten yang Yerim pernah upload dekat dalam YouTube dia. So kita nak cerita tentang konten yang Yerim ni upload. Apa yang dia bagi tahu? Sebenarnya dia tak bagi tahu banyak pun. Just dia bagi tahu yang kehidupan dia memang sengsara sejak 12 tahun yang dulu, daripada zaman di sekolah sampai sekarang lah. Alright. And cerita yang Acah cakap tadi, which is The Glory ni, keluar pada tahun 2022. And lepas si Yerim ni tonton dan sebagainya, dia rasa yang diri dia sangat dekat dengan jalan cerita yang disampaikan dalam cerita The Glory tu. So bila dia dah tengok cerita tu, dia terinspirasi untuk bercerita tentang pengalaman dia untuk pengetahuan umum lah, untuk orang kata ambil iktibar dan sebagainya lah. So Yerim ni tak adalah pun expose semua benda. Dia just bagi tahu yang zaman sekolah dia teruk, kena bully dan sebagainya. Sama je macam mana kawan dia cerita tadi tu. Tapi dalam konten-konten dia guys, dia tak pernah sebut satu pun nama pembuli dia. Kan ada 4 tadi kan, tak pernah. Satu pun tak tahu. Tak ada. Netizen pun macam, siapa yang bully dia? Dia just bagi tahu yang dulu ada orang bully saya. Itu je. Dia tak bagi tahu nama-nama tu kan. Alright. So, selepas dia bagi tahu konten dia tu ada kaitan dengan filem Glory tu pula yang dahsyat-dahsyat pula, dia punya wave waktu tu kan. Memang viral, memang hype, dan benda ini bersangkut paut lah dengan kes Yerim ni. Alright. So bila Yerim dah viral menerusi konten dia tu tadi, dia pun rasa waktu tu kehidupan dia pun agak berubah, di mana dia rasa lagi tak tenteram. Sebab kan dia kata dia pernah bagi tahu dalam konten YouTube dia pernah rasa dia ni diikuti, and dia pun pernah dapat surat ugutan, panggilan ugutan, dan dia sebenarnya ada sebab kenapa dia tak bagi tahu nama pembuli kat dalam konten dia, sebab dia ni pernah kena ugut. Kalau dia bagi tahu nama, dia mention nama, dia habis. Macam tu lah lebih kurang. And of course lah, bila dia dah buat konten dan sebagainya, yalah, budaya dekat Korea Selatan ni kan ada budaya-budaya yang kecam-kecam ni kan. Dia orang berpendapat yang Yerim ni saja je nak tumpang hype The Glory ni, dia reka satu cerita nak dapatkan perhatian untuk raih views lah. Ini dia orang bagi tahulah ya, Yerim ni acah-acah kan, saja je ni nak tumpang hype je ni, kena bully pula. Dia kata macam tu. And Yerim pernah buat laporan tentang pembuli-pembuli ni satu ketika dahulu, dan dia pernah bagi tahu yang dia ni kena ikut dan sebagainya lah, sebab viral. Dia pernah kena interview dan sebagainya kan. So orang dah nampak muka dia dekat dalam social media dan sebagainya. Of course lah pembuli ni tahu kan. And bila dia rasa dia dah tak selamat tu, dia pernah pergi buat report lah pasal hal ini. Tapi langsung tak ada apa-apa tindakan yang berlaku, dan dia pun rasa macam torture lah. Dulu dah kena bully, sekarang pun bila buka social media, orang cakap, orang maki, orang ugut dan sebagainya, dia rasa tak tenteram. Sampailah satu video YouTube yang dia upload, yang dia bagi tahu yang dia dah penat dengan semua yang dia lalu sampai sekarang. Tapi dia tak bagi tahu pun apa-apa dekat dalam video tu. Dia just kata dia penat, dia rasa macam hidup dia dah sampai ujung dah. Dia umpama nak bagi satu note. Kau tahu kan sebelum orang buat kan, dia kan bagi notes kan. So peminat macam sedar tak sedar kan, mungkin dia ni penat untuk hadap dan sebagainya. Tapi ya, bila kes kematian dia ni viral dekat dalam apa ni orang kata, dekat dalam social media dan seluruh Korea Selatan waktu tu, and baru orang tahulah efek bully ni sampai mana. And at the end of the story, kita pun boleh nampak lah yang Yerim ni memang dah fed up lah dengan apa yang dia lalu. Dan ini adalah kesan bully lah yang dia pernah alami daripada zaman dia kecil dulu. Dan difahamkan juga guys, ini sumber yang Acak dapat, beberapa jam sebelum kes kematian Yerim ni viral di seluruh Korea, ada history yang menunjukkan yang Yerim ni ada buat live dekat YouTube dia sebelum dia meninggal dunia. Which is diorang kata baju sama, seluar sama, macam mana keadaan yang dijumpai dekat dalam empangan tu. So diorang percaya itu adalah hari yang sama. So macam tu lah guys. Alright. Of course kita boleh relatekan kes Yerim ini sampai ke titik akhir disebabkan depression, gangguan emosi dan sebagainya. Tapi ada juga yang bagi tahu mungkin ini kerja pembuli yang di-expose. Alright. And yalah, dibuang ke empangan disebabkan nak buang bukti ke kan. We will never know kan, orang punya kekejaman tu sampai tahap mana kan. Punca kematian Yerim ni juga agak bercanggah disebabkan media menyatakan Yerim sebenarnya ada terkena serangan jantung sebelum dia jatuh ke bawah. Dan ada juga yang mengatakan yang dia ni
pelik lah kan. Of course lah, kalau dia ada sakit jantung, dia kena serangan jantung, kenapa dia nak buat notes tu? Kenapa dia nak buat live broadcast tu? Kenapa dia nak expose semua benda? So benda ni masih lagi dalam siasatan. Ini je yang kita boleh cerita pada hari ni, which is apa yang dia cuba sampaikan kat dalam konten dia, dan juga apa statement yang kawan dia bagi selepas kematian Yerim ni. Alright. Dan cerita The Glory tu affected gila dengan diri dia, sampai dia sanggup nak cerita balik apa yang dia pernah lalu pada zaman sekolah yang dulu, guys. So macam kita tahulah guys, bila cerita pasal bully ni kan, efek dia memang panjang kan. Kita pukul orang, kita pijak orang, memang seronok. Tapi kita tak tahu mangsa tu punya efek sampai ke tahap mana. Mana tahu sampai ke tahap Yerim ni kan, kita minta jauh-jauh lah. Alright. So budaya bully ni kita kalau boleh elakkan, jangan pernah terapkan. Alright. Bumi ni sentiasa berpusing bro. So guys, kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you. Alright. And kita pun turut bersimpati lah kan terhadap apa yang dilalui oleh Yerim. Kita jumpa lagi di video akan datang. I see you when I see you. Assalamualaikum. Ciao. Bye.